أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Al-Fadil, pengurus masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Masjid Kebuai, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan kita setelah kita dimatikan sekejap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan lagi peluang untuk kita sama-sama untuk kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk kita sama-sama membawa bekalan takwa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Bila mana Allah Taala mulakan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini satu jumlah yang mulia, yang mana bila orang-orang yang beriman ini dia mendengar ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama dia tahu bahawasanya ini ialah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, tuan-tuan sekalian, bila dengar ya ayyuhalladzina amanu, dia tahu ini ialah nida ar-rabbani. Yang panggil ini bukan manusia, yang panggil ini Tuhan yang menciptakan manusia, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu ini mesti ada sifat yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, ataupun satu taujihat, satu perkara yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita supaya kita ambil berat. Di antara yang lain Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas dalam pembunuhan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan beza-bezakan di antara satu sama lain. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, semua ni taujihat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Ta'ala panggil kita ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu lepas ni ada satu perkara yang sangat penting, satu galakan yang mesti kita lakukan bila mana kita ni menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, amanu dengan makna orang yang beriman pada Allah. Sifat iman ini yang mesti ada dalam diri orang yang beragama Islam. Kalau tak ada iman, tuan-tuan sekalian, tak ada guna amalan yang kita lakukan. Jadi mesti ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu, apa lepas dia? Kutiba alaikumus siyam. Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam, yang mana difardukan kepada kamu ni puasa, seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Walastum antum awwalu ummah yufradu alaihim. Dan kita ni bukan umat yang pertama yang difardukan puasa ke atasnya. Akan tapi tuan-tuan sekalian, ibadat ini satu ibadat yang telah lama, yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu daripada kita. Di antara pernah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata puasa yang paling terbaik ialah puasa Nabi Daud AS. Yang mana Nabi Daud AS dia berpuasa setengah tahun. Maknanya Nabi Daud ini dia puasa sehari, dia buka sehari. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Kalau kata setahun, setengah tahun lah dia puasa, tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, semenjak Nabi Adam turun daripada syurga, Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam pun berpuasa. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam berpuasa 3 hari dalam sebulan. Diteruskan oleh Nabi Nuh AS, berpuasa 3 hari dalam sebulan dalam bahtera, membawa mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh minta mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mereka berpuasa di atas bahtera itu. Nabi Yunus AS, bila mana dalam perut ikan yang sangat besar, maka Nabi Yunus AS, Yunus ibn Matta pun berpuasa dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan zikir, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Nuh berpuasa dalam perut ikan Nun. Nabi Yusuf AS dalam penjara pun dia puasa. Bahkan bila dilantik menjadi menteri ekonomi pun dia berpuasa. Kenapa dia nak ingat bagaimana kesusahan orang-orang yang berpuasa ini. Dia nak rasa bagaimana susahnya orang yang tidak ada makanan dan minuman dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, puasa ni telah dilakukan pada umat-umat yang terdahulu. Bahkan Nabi Musa AS pun, bila mana Nabi Musa AS beribadat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tur, Bukit Tur Sina, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa ni puasa dulu 30 malam, 30 hari. Puasa 30 hari. Hari yang lepas tu, tuan-tuan sekalian, Nabi Musa ni pergi ambil kayu sugi, gosok gigi.
bersihkan gigi kerana apa? Nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, mukjizat dia. Lalu Allah Ta'ala kata tambah lagi 10 hari, sempurnakan lagi 10 hari, arba'ina laylah, jadi 40 malam, yang mana kenapa Allah Ta'ala suka bau mulut orang yang berpuasa ni lebih harum daripada kasturi. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang-orang yang berpuasa ni bukan sekadar mulut dia harum bau kasturi yang Allah Ta'ala suka, bahkan diri dia sendiri itu ada haruman yang wangi sebenarnya. Yang mana inilah yang menjadi keistimewaan bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Diri sendiri itu wangi, menarik, maknanya menarik orang. Sebab tu ni hebatnya orang beriman ini. Lalu bila Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbul dalam hati dia rasa nak melihat Allah. Dia bila dah bercakap, tuan-tuan sekalian, rasa rindu nak tengok Allah. Ini kekasih Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, qala lan tarani, wahai Musa, kamu takkan dapat lihat aku. Lan tarani, lan, tuan-tuan sekalian, bila masuk dalam fa'al mudhari' memberikan maksud tidak akan lihat selama-lamanya di atas dunia. Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal. Nak bagi tahu bagaimana Allah Ta'ala tak nak menghampakan permintaan kekasihnya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, akan tapi wahai Musa, lihatlah pada gunung ini. Walakin unzuru ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit ni tetap macam ini, kamu akan dapat lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Bila mana Allah Ta'ala tajalla, Allah Ta'ala memperlihatkan kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, ja'alahu dakka, bukit tadi itu hancur. Kenapa? Kerana tak dapat untuk menanggung kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pun pengsan. Pengsan pasal apa? Melihat bagaimana hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Bila mana Nabi Musa bangun daripada pengsan, tu Nabi Musa mengatakan, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Yang mana aku ni orang yang pertama yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Ini bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun puasa. Jadi tuan-tuan sekalian, ini cumanya puasa pada zaman umat terdahulu ni tak dinyatakan lagu mana. Seperti mana semayang dia tak tahu lagu mana, zakatnya lagu mana. Yang ini perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya di sana ada maslahah, tidak akan didiamkan oleh syarak perkara ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana kesempurnaan ibadat yang ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bila mana memfardukan kepada kita tentang ibadat ini, Allah Ta'ala bagi tahu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana takwa ni tuan-tuan sekalian hasil daripada puasa. Takwa ni dia bukan ibadat, tapi dia hasil daripada kita berpuasa. Samratul ibadah nama dia. Hasil ataupun buah daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, dalam ayat-ayat yang lain, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang semayang, Allah Ta'ala kata wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah semayang, kerana semayang ini mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang zakat,
khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta kamu ni sedekah, mana bayar zakat. Kenapa? Tutahhiruhum, membersihkan harta kamu, wa tuzakkihim, menyucikan harta kamu dengannya. Dalam bab haji Allah Ta'ala kata liyashhadu manafi'a lahum, menyaksikan berbagai-bagai manfaat. Kalau tuan-tuan cuba kita tengok di antara semayang tadi itu, hukum semayang, dalam puasa tadi, zakat, haji tadi, kita akan lihat yang paling besar tuan-tuan sekalian, dia punya kesan daripada hikmahnya puasa. Kenapa? Kerana takwa ni lebih, kerana takwa ni Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallah atqakum. Semula-mula di kalangan kamu orang yang paling bertakwa pada Allah. Maka orang yang bertakwa, tak dapat tidak, dia mesti tak buat perkara yang keji dan mungkar. Mesti dia akan membersihkan jiwa dia, membersihkan harta dia, dan mesti dia akan mencari benda-benda yang manfaat daripada dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, hebatnya hikmah daripada hukum puasa ini, la'allakum tattaqun. Kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sebut dalam mana-mana ibadat yang lain, tapi takwa Allah Ta'ala sebut tentang puasa, Allah Ta'ala sebut tentang takwa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila mana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu tentang pintu-pintu kebaikan. Nabi kata as-sawmu junnah, puasa ni perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah ni memadamkan kesalahan-kesalahan. Nabi kata as-siyamu junnah, as-sawmu junnah, puasa-puasa ni perisai. Dalam hadis yang lain Nabi kata as-siyamu jannatun minan nar, junnatun minan nar. Puasa-puasa ni benteng perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tuan-tuan sekalian, perisai kerana apa? Kerana Ramadan ini kita nak perisai, nak pelindung. Sebab apa? Kita nak lawan hawa nafsu kita. Nak lawan hawa nafsu kita, berjihad, berjuang untuk lawan hawa nafsu kita dalam bulan Ramadan. Yang mana tuan-tuan sekalian, Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, bila mana orang ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ada 4 benda. Yang pertama, dia akan ada tawaduk. Yang kedua, dia akan ada qanaah. Yang ketiga, dia akan ada wara'. Dan keempat, dia akan ada yakin, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, tawaduk. Tawaduk ni bila mana orang ni dia ada takwa, dia akan tawaduk. Rendah diri, tunduk je. Tengok orang puasa hari ni kan, tunduk belaka kan. Berasa ialah mana orang-orang cakap pun dia relax, dia tawaduk je, tuan-tuan sekalian. Tengok anak kita lah, senang cerita. Cuba tak makan, tunduk je, monyok je, tak tidur apa. Cuba kalau kata ayah kata ni kita pergi makan, lepas makan melompat dalam kereta, tuan-tuan sekalian, dok tidur terus. Nampak ni bagaimana bila mana takwa tadi, bila puasa tadi, yang mana tuan-tuan sekalian, dia akan melahirkan tawaduk, rasa rendah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan rasa rendah diri dengan orang lain yang sekeliling dengan kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kenapa kita ni nak lawan hawa nafsu kita. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala jadikan akal, tuan-tuan sekalian, akal ni mudah je. Bila akal ni Allah Ta'ala cipta dia, bila Allah Ta'ala tanya dia, man ana, siapa aku ni? Akal kata anta rabbi wa ana abduka, mu Tuhan, aku ni hambamu. Akal kata. Bila mana diciptakan hawa nafsu, Allah Ta'ala tanya hawa nafsu ni, man ana, siapa aku ni? Nafsu kata apa? Anta ana. Ni nafsu punya sombong, tuan-tuan sekalian. Ente ana dia kata. Kemudian dimasukkan, dinempelkan dalam neraka, dipanaskan.
100 tahun dikeluarkan, Allah Ta'ala tanya lagi, man ana, siapa aku ni? Dia kata enta ana. Ni tentu sekali punya degil nafsu ni. Akhir sekali Allah Ta'ala penjarakan nafsu ni dalam nama apa ni, penjara yang penjara kelaparan, nama dia al-ju'. Barulah bila mana dikeluarkan daripada penjara tadi, tak sampai 100 tahun pun, Allah Ta'ala tanya, man ana, siapa aku ni? Dia kata anta rabbi wa ana abduka. Baru nafsu kata, mu ni Tuhan, aku ni hamba. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, inilah nafsu. Dia susah nak dengar cakap, tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila datangnya Ramadan, kita akan ada tawaduk. Kita akan ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita. Dan hebatnya, bezanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain ini, manusia ni dia ada hawa nafsu, dia ada akal, dia ada roh, dia ada jasad. Berbeza dengan malaikat ni, yang mana dia ada akal, tak ada nafsu. Malaikat dia tak ada makan, tak ada minum, tak ada rasa nak sama isteri, tak ada belaka. Cuma dia ibadat saja pada Allah Ta'ala. Adapun binatang, tuan-tuan sekalian, binatang ni dia tak ada akal, tapi dia ada nafsu. Tapi manusia dia ada belaka. Nafsu pun dia ada, akal pun dia ada, jasad dia ada, roh pun dia ada. Datangnya Ramadan, tuan-tuan sekalian, nak didik 4 benda ni tak? Nak mentarbiah diri kita dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tadi, dihidangkan dengan cara jasad. Jaga jasad kita daripada sakit dan sebagainya, memelihara jasad kita. Dan dengan dapat pahala pula, boleh kita makan, kita sahur, boleh pahala dalam Ramadan. Kemudian rohaniah kita dalam Ramadan, Masya Allah, penuh dengan, kita kata apa, dengan zikrullah, dengan Al-Quran, dengan qiyamul lailnya, dengan kita puasa lagi, dengan malamnya tarawih, pula bacaan-bacaan Al-Quran, penuh dengan rohani dalam penuh Ramadan ni, tuan-tuan sekalian. Kemudian nak jaga akal kita juga, yang mana akal ni tadi, yang mana bimbang diikut hawa nafsu kita. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, ini Imam Qusyari mengatakan, yang pertama tawaduk, yang kedua, tuan-tuan sekalian, qanaah, rasa cukup saja. Sebab itulah namanya puasa. Puasa susah dah kata mana dak nikah seorang lagi, kan kita kata puasa. Puasa cukup dah, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Qanaah ni rasa cukup. Bila kita puasa, tuan-tuan sekalian, nak makan ni macam-macam kita beli. Roti john kita beli, murtabak kita beli, kuih ni kita beli, kuih tu kita beli. Last sekali, tuan-tuan sekalian, bila buka puasa, Tok Bilal pun azan, makan buah kurma, makan rutab 3 butir, minum air, kenyang dah kita. Puasa tu nama puasa. Cukup dah dengan apa yang ada, tuan-tuan sekalian. Jadi puasa ni, Ramadan ini, ajar kita qanaah, rasa cukup dengan apa yang ini, yang benda yang penting, tuan-tuan sekalian. Qanaah ni pada akhir zaman, sebelum datangnya Dajjal, yang mana Dajjal ni, tuan-tuan sekalian, dia akan perdayakan manusia ni supaya ikut dia dan mengaku Dajjal ni jadi Tuhan. Kalau orang yang tak ada qanaah dalam hati dia, dah cukup dengan apa yang ada, nak kejar dunia, nak harta, dia akan ikut Dajjal. Jadi qanaah ni sifat yang sangat penting di akhir zaman. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, warak. Yang mana bila kita puasa Ramadan ini, kita akan dapat takwa, iaitu menghasilkan warak. Tuan-tuan, bila bagi Ramadan ni, bukan sekadar kita jadi warak, habis jadi warak belaka. Stesen televisyen jadi warak, ni jadi warak, jadi pakai tudung belaka, jadi cakap bagus-bagus belaka, jadi bagus belaka Ramadan ni. Kan, jadi molek belaka, nak cari dalam Facebook dah molek pun molek belaka. Kadang-kadang tubik juga, tuan-tuan sekalian. Tapi nak ceritanya bagaimana kita jadi warak ni, kita jaga. Kita buka contohnya TikTok ke apa, contoh ada TikTok lah kan. Tengok Allah ni jaga-jaga apa ni, laju sikit. Bukan Ramadan, tengok juga sekejap.
Tapi Ramadan ni nak rasa nak jaga daripada benda-benda yang maksiat ni. Bahaya di mata, rosak mata ni. Jaga tuan-tuan sekalian. Buka Instagram, buka Facebook laju. Tapi sebenarnya kalau kita tak aja buka benda-benda Al-Quran, konon nak cari Quran lah. Tapi tak pernah cari Quran, tuan-tuan sekalian, tak usah haraplah benda tu akan keluar. Sebab apa, benda-benda ni YouTube ke Facebook ni biasanya dia akan bagi benda apa yang kita suka cari, tuan-tuan sekalian. Kalau kita suka cari benda-benda joget tu, biar joget sama kan. Lepas tu cerah dia cari mana tak jumpa Quran ni, pasal tak aja buka Quran, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Jadi nak cerita bagaimana ada warak, kita jaga benda-benda daripada benda merosakkan pahala puasa kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita puasa ni kita kena faham di sana ada benda-benda yang kita kena jaga. Kalau cium isteri makruh bulan puasa ni. Kalau kita mengeji mengumpat, ini haram bulan puasa, bulan Ramadan. Nak jaga diri kita. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, yakin. Dia akan melahirkan rasa yakin. Yang mana kita yakin bila kita puasa ni, kita yakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah bila kita buka puasa, kita doa apa? Allahumma laka sumtu, ya Allah, aku berpuasa kerana-Mu ya Allah. Bukan aku puasa kerana orang ni suruh, bukan. Bukan aku puasa kerana majikan aku suruh, bukan. Aku puasa kerana apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Aku puasa kerana-Mu ya Allah, dan dengan-Mu lah aku beriman ya Allah. Ni bila mana kita yakin sungguh-sungguh, yang mana datang ni kita puasa ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang yakin, tuan-tuan sekalian, dia akan yakin, dia mudah nak buat apa yang dia rasa tadi. Cuba tuan-tuan tengok orang yang merokok ni bulan puasa. Boleh berhenti rokok boleh ada ni. Pasal apa? Dia yakin. Ada seorang ni tuan-tuan sekalian, satu hari 37 batang rokok dia. Ni dahsyat ni. Tak tahu ada orang boleh challenge gedok ni. Dia babah tuan-tuan sekalian. Yang mana satu hari ada orang tanya dia, dah hari ni tak rokok? Puasa Ustaz. Dah boleh pula berhenti rokok? Kita kena yakin pada Allah Ta'ala. Boleh pula dia yakin, tuan-tuan sekalian. Boleh pula kita kena doa pada Allah. Ni orang mana apa biasa isap rokok boleh berhenti bulan Ramadan. Kenapa? Kerana dia yakin benda tu. Jadi betullah kita, tuan-tuan sekalian, kena yakin pada Allah. Dengan ganjaran pahalanya, dengan Allah Ta'ala lindungkan kita daripada api nerakanya. Yang mana api neraka ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita cerita, memang tak dan lah pada pagi ni, tuan-tuan sekalian. Cukuplah bila mana Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Yang mana dalam neraka ni ada belenggu-belenggu dia yang akan mengikat kita rantai-rantai. Kemudian wa ta'aman, makanan za ghussatin, yang tercekik, tuan-tuan sekalian, dan juga azab yang sangat pedih. Yang mana Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bila dengar dibaca ayat ni, tuan-tuan sekalian, dia puasa. Tak jadi makan, tak jadi buka puasa. Wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Kenapa? Kerana wa ta'aman za ghussah ni, tuan-tuan sekalian, dalam neraka ni, makanan yang tercekik ni dia tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar, masuk keluar tak boleh, nak ke dalam pun tak boleh. Kalau kita tercekik di atas dunia, tuan-tuan sekalian, makan apa ni, ikan, cekik Allah, ambil air, ambil nasi, telang, lepas, tuan-tuan sekalian, atau kita mutah tubik. Dalam atas dunia boleh lagi, dalam neraka, tuan-tuan sekalian, begitulah, takkan keluar dan takkan masuk, duk begitulah, rasa sakit sangat, tercekik ini dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Hasanul Basri, siapa dia tak makan, puasa, teruskan puasa sampai sahabat-sahabat dia, anak dia mari jumpa sahabat-sahabat dia, tolong pujuklah ayah ni suruh dia makan. Marilah sahabat-sahabat dia, Sabi Al-Bunani, hebat-hebat pujuk supaya apa? Suruh makan juga, tuan-tuan sekalian. Inilah ketakutan para ulama bila mana dia tahu bagaimana dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, neraka ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum.
Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu, yang jahanam mempunyai 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Satu hari tuan-tuan sekalian, ayat ni dibaca oleh orang yang dalam keadaan musafir. Laha sab'atu abwabin, neraka 7 pintu, neraka 7 pintu. Lalu ada wanita perempuan, wanita yang tua dengar. Orang dengar orang baca Quran sebut tentang neraka 7 pintu, dia rasa takut pada Allah Ta'ala. Maka dia kata, tuan-tuan sekalian, hamba ni ada 7 orang hamba. Lalu 7 orang hamba ni hamba bebaskan, merdekakan mereka daripada jadi hamba ni, biar jadi bebas, jadi merdeka semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan daripada 7 pintu neraka, tuan-tuan sekalian. Ini yang mana kita nak lepas daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab tu kita puasa, kita yakin Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada api neraka, dan Allah Ta'ala akan memberikan kita ganjaran syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi kata as-siyamu junnah minan nar, puasa-puasa ni ialah perisai yang dapat melindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perisai ni tuan-tuan sekalian pun dia boleh pecah. Perisai ni pun boleh pecah. Sehebat-hebat perisai dalam medan perang pun tuan-tuan sekalian pun boleh pecah. Jadi puasa ni dia ada perisai. Puasa perisai puasa ni pun boleh pecah, tuan-tuan sekalian. Yang mana selagi mana malam la yahriqha, selagi mana kita tak pecahkan dia, lagi itulah puasa ni jadi benteng untuk kita. Kalau pecah perisai ini, maka tak jadi benteng untuk kita. Maka Nabi kata ada 4 benda yang memecahkan perisai puasa. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, Ribah ni mengumpat. Kalau kita puasa Ramadan ni tuan-tuan sekalian, orang ni dia jaga dalam bab makan, tak makan bagus dah, minum sebagainya, tapi bab mengumpat tak jaga. Ni pecah perisai puasa. Dok cakap pada orang ni, dok cerita orang ni, dok kata pada orang ni. Maka Ramadan tuan-tuan sekalian, jaga dari mulut kita daripada mengumpat pada orang lain dan sebagainya. Mulut kita kena jaga, lisan kita, lidah kita. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila mana datang Ramadan di puasa tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Kunna qa'adu fil masajid. Kami ni dan para sahabat-sahabat yang lain duduk dalam masjid. Ramadan duduk dalam masjid. Pasal apa? Kami nak jaga puasa kami. Bimbang kalau duduk luar tuan-tuan sekalian, duduk cakap orang. Ni nak jaganya daripada ribah tadi tu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, boleh pecah perisai dengan sebab kazib, menipu. Menipu, cakap dusta sebagainya, cakap bohong. Ni bahaya. Yang mana menipu ni hanya 3 tepat je boleh. Kullu kazib yaktubu ala bani Adam illa salas. Setiap cakapan yang bohong ditulis kepada anak Adam melainkan 3 benda saja. Yang pertama, dalam bab perang, al-harbu khida'ah. Dalam perang ni tak apa. Kalau contoh musuh tanya kita mana tempat kita, kita boleh bagi tahu belah ni kot, padahal belah ni, tak apa, kerana dalam perang. Yang kedua, kerana untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berbalah. Kita orang tengah sebagai contoh, duk balah sayang kita 2 orang ni. Lalu kita menjadi orang tengah, kita cakap bohong tak apa, semata-mata untuk membaikkan 2 orang yang sedang berbalah ni. Akhirnya baik sungguh. Ni. Yang ketiga, yang mana suami tadi bercakap bohong, kenapa? Untuk bagi isteri dia redha pada dia. Ni 3 benda saja tuan-tuan sekalian, yang lain tak boleh. Jadi kita kena bercakap benar. Ini yang Nabi anjurkan kepada kita, suruh kita. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, iaitulah namimah. Namimah ni yang mana kita panggil suka menyampaikan. Qala qila wa qala. Dok menyampaikan ni gini. Ni bahaya tuan-tuan sekalian. Kena jaga daripada namimah. Sebab apa? Sebab namimah ini, satu hari Nabi SAW lalu dekat kubur. Nabi kata penghuni kubur ni, ada kubur situ, Nabi kata penghuni kubur ni diseksa, tengah-tengah diseksa oleh para malaikat. Yang pertama, penghuni kubur ni diseksa sebab apa? Sebab
tak jaga bila mana bila kencing tak jaga molek taharah tadi tu, tak bersihkan molek. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila mana kita kencing ke buang air kecil ni, pastikan kita biar habis molek. Kita berdehem, dalam fiqh haja kita kena istibrak. Bukan batuk covid tuan-tuan sekalian, kita berdehem lah. Biar keluar habis, biar tubik habis. Jangan bila semayang pula mula tubik sebagainya. Kita keluarkan habis, jaga taharah kita. Kenapa diazab oleh Allah Ta'ala tu dalam kubur. Yang kedua tuan-tuan sekalian, sebab namimah ni dah. Oleh kerana namimah tadi tu dia duk qala qila, duk cakap ni, duk sampai-sampaikan kepada orang, menyebabkan dia diazab oleh Allah Ta'ala. An-namam la yadkhulul jannah. Nabi kata orang yang namam ni tak masuk syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga-jagalah kita bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kita boleh WhatsApp ke, kita mudah nak forward pada orang. Tok Imam sekian-sekian mati sebagai contoh. Tok Imam ni ada buat apa? Di WhatsApp grup sebelah pula WhatsApp grup sebelah. Al-Fatihah, 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 banyak Al-Fatihah. Dr. Imam tu dak mati lagi sebenarnya sebagai contoh tuan-tuan sekalian. Kena juga ada orang kata ni Tok Imam ni saat ni sembahyang subuh dengan hamba ni mati masa bila sebagai contoh. Siang Tok Imam tu orang kata dia mati tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena fatabayyanu. Kena selidik dulu sebagai contoh. Jangan kita mudah sangat nak forward, nak viral. Kena check dulu tuan-tuan sekalian. Yang keempat, nazar. Perisai ini boleh pecah kerana nazar. Nazar ni apa? Pandangan. Pandangan ni yang pertama dimaafkan, yang kedua tak dimaafkan tuan-tuan sekalian. Jaga pandangan kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab itulah alhamdulillah datangnya puasa Ramadan ni, kita semua jaga mata belaka. Tak nak tengok benda-benda maksiat sebagainya. Tapi kadang-kadang bila keluar pergi bazar, susah nak kawal tuan-tuan sekalian. Tok Imam sendiri pun lebih dia susah pula ni, warna ni kan, nak beli ni tak tutup aurat pula gini warna. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena jagalah mata kita. Kalau lagi bazar pun tuan-tuan sekalian, tengok pandang pertama tu dimaafkan, tak apa lagi. Tapi jangan pula tengok lepas tu tunduk lah, kena bayar tu tunduk. Dah mocik tu kata dah warna tunduk. Saat ni dengar ceramah, semalam dah boleh tengok je. Semalam tak dengar ceramah, hari ni dengar ceramah. Dengar ceramah tunduk nak bayar tuan-tuan sekalian. Jaga mata kita. Kenapa? Takut merosakkan puasa kita tadi. Jadi inilah 4 benda tuan-tuan sekalian yang mana kita kena jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita, dan kita masih lagi di awal Ramadan ini. Kita jagalah sungguh-sungguh puasa kita, amalan kita, mudah-mudahan kita istiqamah tuan-tuan sekalian sampailah ke akhir Ramadan, dan mudah-mudahan akan menatijahkan kita ni menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan natijah kepada takwa Allah Taala sebut uiddat lil muttaqin, itulah syurga yang kami sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah pada pagi ini kuliah subuh mudah-mudahan akan memberikan kekuatan kepada kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.